Hai, saya Cikgu Kemas. Untuk video yang lepas, saya ada bagi tahu semua yang saya nak sharekan tentang macam mana cara untuk nak kenal pasti salur darah yang ada pada jantung. Dan sebelum ni juga saya ada bagi tahu formula untuk nak ingat pergerakan darah masuk dan keluar daripada jantung. Di mana darah masuk mesti wajib melalui atrium, manakala darah mesti keluar melalui ventricle. Okey? Dan saya ada begitu juga di mana kita punya jantung ni ada banyak sangat salur darah dan kebanyakan daripada kita ni susah sangat nak ingat sebab apa dia bersimpang siur. Okey, sekali lagi saya ingatkan, gambar ni hanyalah ilustrasi dan tujuan utama saya nak tunjukkan gambar ni supaya yang melihat video ni akan faham tentang konsep untuk nak melabel jantung dan supaya korang dapat faham lah kan. Jadi kalau korang dapat gambar yang macam-macam mana lah, gambar jantung yang susah-susah, korang still boleh faham. Okay, so untuk salur darah kita nak mulakan daripada belah kanan terlebih dahulu. Okay, yang ni saya kena bagi tahulah. Baik, untuk pergerakan darah masuk dalam jantung kan, adalah pergerakannya seia sekata, serentak, daripada kiri dan kanan atrium. Darah tu masuk secara serentak. Kemudian ventricle pun dia akan mengeluarkan darah daripada jantung pun secara serentak juga. Okey? Dan saya nak cerita serentak tak boleh lah. So saya akan mulakan daripada di sebelah kanan terlebih dahulu. Alright? Lebih afdal orang kata. Okey, seperti yang kita nampak, kanan ni dia membawa darah karbon dioksida. Okey, ataupun darah terdioksigen. Di mana kalau kita fikir secara logik, dari mana datangnya darah terdioksigen tu? Kan? Takkan daripada peparu pula. Sebab apa? Peparu kan kita ambil oksigen kan? Kita ambil oksigen nak masuk ke dalam tubuh badan. Habis karbon dioksida ni datang daripada mana? Of course, dia datang daripada sel badan kita. Kenapa? Kerana sel badan kita melakukan satu proses kita panggil sebagai respirasi. Okey, dalam proses respirasi ni kita nak hasilkan tenaga. Dalam masa yang sama, bahan kumuh kita ialah karbon dioksida. Okey, so karbon dioksida ni bahan kumuh yang kita nak keluarkan, nak expel out daripada badan kita. So kita kena hantar pergi ke peparu. Okey, sekarang ingat formula kita, prinsip dalam jantung. Kalau darah mesti masuk ikut atrium. Okey, sekarang kalau kita tengok dekat atrium di sebelah kanan kita ni ada satu laluan masuk. Okey, sebenarnya kan laluan masuk dia ni, okey, kalau kita tengok ini adalah laluan daripada bawah, ini daripada atas. Okey, nama dia tetap sama iaitu vena cava. Alright, tapi sebelum tu nak bagi tahu dulu nama dia berbeza. Okay, kalau ke bawah ni kan namanya vena cava inferior. Kenapa? Sebab apa? Dia bawa darah daripada bahagian tubuh badan kita yang di bawah. Maksud inferior ialah bahagian bawah. Okey, yang ini pula namanya ialah vena cava superior. Maknanya daripada atas. Okey, sebenarnya vena cava inferior ni dia bukan cocok kot ventricle ni. Dia duduk, dia lalu ikut belakang. Dia lalu ikut belakang, lepas tu nanti kan dia akan bersambung dengan vena cava superior, di mana dia akan terus bersambung dengan vena cava yang utama ni lah. Okey, jadi kenapa nama vena cava? Okey, kita recall balik kepada basic. Salur darah kita ada 3 jenis, iaitu ada arteri, kapilari dan juga vein. So, setiap satu salur darah tu dia membawa jenis darah yang berbeza. So, semua orang tahu kalau darah terdioksigen ni dibawa oleh salur darah vena ataupun vein. Kan? Dia bawa darah terdioksigen. Jadi, vein yang terbesar dalam tubuh badan manusia dikenali sebagai vena cava. Okey, salur darah yang terbesar semua dia bercantum dengan kita punya jantung. So, ni adalah vena cava, salur darah ataupun vein yang terbesar dalam badan kita. Okey. Jadi dia bawa darah terdioksigen daripada mana? Dari sel badan. Masuk ikut mana? Ingat, prinsip masih ikut lalu atrium. Okey, bila darah dah masuk, dia akan dibawa pergi ke ventricle kanan melalui tricuspid, pintu kita. Alright? So nanti saya akan ajar macam mana jantung ni dia berdegup. Macam mana darah ni boleh bergerak dari atrium pergi ke ventricle, lepas tu nak dipump keluar. Macam mana cara dia? Yang tu saya akan terangkan dalam video yang satu lagi. Okey. Kemudian bila darah tu dia dah berada dekat ventricle kanan, darah ni nanti akan dipump keluar. Nak pergi ke mana? Kalau logiknya karbon dioksida ni kita nak hantar pergi mana tadi? Pergi peparu. Okey, jadi kalau ada peparu, nak pergi ke peparu, nama lain bagi peparu ni kan ialah pulmonary.
Okay, jadi nama lain bagi peparu ialah pulmonary. So, if let's say kamu nampak ada salur darah ke peparu atau dari peparu, mesti ada nama pulmonary ni. Okay, jadi kalau kita tengok kat sini, yang ni kat sini dia dah ada nama pulmonary di situ. Okay, apa yang kita faham tentang salur darah? Salur darah ni usually yang bawa darah terdioksigen. Kita tulis sini kan. Darah yang terdioksigen dibawa oleh darah vein ataupun vena. Okey, yang kita faham kan? Darah yang beroksigen dibawa oleh arteri. Betul Okey. Jadi, sebenarnya kalaulah dia masuk ke dalam pulmonary ataupun peparu, dia punya fungsi dah lain. Okey. Jadi, maksud saya, salur darah vein ataupun vena ni memang semua vein dekat dalam badan kita ni memang dia bawa darah terdioksigen. Kecuali, ada kecuali anak-anak. Kecuali arteri pulmonary. Arteri pulmonary dia arteri. Kalau kita faham, arteri bukan ke darah bawa darah beroksigen. Okey? Yang ini hanya terkecuali kepada yang ada tambahan nama pulmonary. Okey? So nama dia arteri pulmonary ataupun pulmonary artery. Jadi kalau arteri pulmonary ni dia akan, kalau kita faham maksud dia, pulmonary bermaksud salur darah ni nak pergi ke peparu, kan? Sebab kita bawa darah terdioksigen, betul tak? So sekarang ni kita nak exhale out. Okey, dia akan menggunakan arteri pulmonary. Arteri pulmonary hanya satu-satunya arteri yang tak bawa darah beroksigen. Dia bawa darah karbon dioksida, dia terbalik. Okey, alright. Itu kita dah faham. Baik, jom kita pergi dekat sebelah kiri jantung pula. Baik, kalaulah jantung ni, dia kalau dia punya prinsip apa? Darah masuk, ikut atrium, keluar, ikut ventricle. Okey, ingat guys, untuk belah kiri dia bawa darah beroksigen. So, maksudnya darah yang masuk ke dalam atrium ialah darah beroksigen. Okey, kalau darah beroksigen, logik ni pada mana? Of course, daripada peparu juga, iaitu pulmonary. Maksudnya bila kita dah tarik nafas, kan? Okey, udara tu nanti akan dihantar pergi ke jantung dulu. So, oksigen yang ada dalam darah tu nanti dia akan dihantar pergi ke atrium kiri. Tapi apa nama salur darah dia? Ingat, kalau dari peparu atau salur darah ke peparu atau dari peparu, nama dia mesti ada pulmonary. So, dekat sini saya tambah dulu nama dia pulmonary. Okey. Dan satu-satunya vein, satu-satunya vein yang membawa darah oksigen ialah vena pulmonary. Kan kalau ikutkan vena kan bawa darah terdioksigen kan. Tapi oleh kerana nama dia ada pulmonary, dia bawa darah beroksigen. Macam tu dia terbalik. Jantung kan terbalik, sama sekali lah dengan dia punya salur darah tu. Okey. Baik, bila dah masuk dalam atrium kiri, dia akan melalui bicuspid baru masuk dalam ventricle kiri. And then dia nak keluar. Nak keluar ni lalu 3 toncik ni, nampak? 3 toncik ni saya rasa tak ada siapa tak ada masalah untuk nak ingat. 3 toncik ni adalah arteri terbesar di badan kita. Namanya ialah aorta. Okey, nama dia ialah aorta. Ataupun kalau secara sebutannya kan, sebutan yang betulnya aorta. Okey, jadi aorta ni adalah arteri terbesar dalam badan kita, maka dia akan menghantar pergi ke seluruh badan supaya dia dapat oksigen tu kembali. Okey, dan di situlah di mana kita belajar yang video sebelum ni kan, kita belajar sistem limfa, darah datang daripada arteri di mana dia punya tekanan dia sangat tinggi. Kenapa? Sebab dia datang pada jantung. So that's why tekanan daripada aorta ataupun arteri ni memang tinggi. Okey. Kalau kita nak bayangkan dan kita tengok pada struktur jantung ni, dia punya dinding di bahagian ventricle kiri berbanding dengan dinding ventricle kanan, dinding ventricle kiri lebih tebal. Kenapa? Sebab tekanannya lagi tinggi daripada orang sebelah. Sebab apa? Sebab jantung ataupun ventricle di kiri ini dia nak pump darah ke seluruh badan. Jadi kalau logiknya nak pump darah ke seluruh badan kenalah satu tekanan yang tinggi sebab nak hantar sampai ke kaki. Kalau ventricle kanan, dia punya jantung dia ataupun degupannya, pengepamannya tak sekuat ventricle kiri sebab dia cuma nak pump pergi peparu je. Peparu dengan jantung ni jiran sebelah menyebelah. Okey? So, saya rasa itu saja untuk struktur jantung. InsyaAllah kalau ada masa dan kesempatan saya akan bincangkan bersama bagaimana cara jantung ini mengepam darah dan bagaimana pergerakan impuls yang dicetuskan daripada
otot jantung tu sendiri. Okay? Itu saja. Bye.